Bertemu kembali. Baik, seterusnya saya bersama dengan seorang lagi wakil Esra Awani Sabah yang kini berada di hadapan rumah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, iaitu Shah Rizal. Assalamualaikum Shah. Saya difahamkan kawasan yang Shah berada pada ketika ini hujan renyai-renyai. Tadi pun Hasimi berada di hadapan Istana Negeri pun berpayung kerana hujan. Sudah beberapa hari kita tidak saksikan hujan membasahi bumi Sabah sejak pilihan raya negeri pada Sabtu lepas. Shah juga baru-baru ini saya lihat ada sekali tu lintas langsung memakai t-shirt. Saya tertanya-tanya kenapa sebenarnya pakai t-shirt sahaja. Rupanya Shah katakan tak sempat nak tarik baju kerana itulah tempohnya ya, tempoh yang begitu mencabar sekali untuk buat live cross dari masa ke masa dan sebagainya. Ceritakan, kongsikan pengalaman tu Shah. Baik, Najib, terima kasih. Apa pun memang seperti apa yang Najib katakan, ialah ketika kami dalam keadaan bersiap sedia berjaga-jaga untuk ketibaan individu-individu penting seperti apa yang kita kongsikan pada sebelah pagi semalam, pada sebelah tengah hari dan juga petang, yang mana terdapat katanya ada 4 pimpinan yang akan menghadap terutama Tun Johar Mahiruddin. Tetapi kerana ketika itu dan ketika saya memakai baju t-shirt tersebut sebenarnya adalah sebab cuaca yang begitu panas. Jadi kalau di Sabah ini sebenarnya Najib, kalau sebelah paginya agak cerah dan menjelang tengah hari itu mungkin ada sedikit mendung, tapi kalau sebelah petang ni kebiasaannya memang akan hujan dan seperti inilah. Jadi masa ketika itu, ketika saya berbaju t-shirt tu memang saya dalam keadaan panas, jadi berjaket dalam tengah hari nanti orang kata lain pula nanti Najib. Tapi itulah, dalam keadaan itu juga ketika waktu yang sama kita perlu melaporkan yang terkini ketika itu dan memang tak sempat nak buat apa dan kita memang sangat teruja untuk membawakan yang terkini. Jadi itulah hasilnya. Tapi selepas itu barulah saya ada kesempatan untuk mencapai jaket saya dan saya gunakan. Yang itu selepas itulah yang ada kita bersama dengan rakan tugas saya di Bukit Guangan, Saudara Zulfitri Najib. Dan kalau ikutkan juga dalam tempoh 2 hari inilah, kalau kita nak boleh kongsikan juga, mungkin Hasimi juga dah telah pun berkongsi berkenaan dengan perkara tersebut. Itulah antara dugaan-dugaannya. Shah, bagaimana untuk Shah kongsikan dengan kami apabila kita melihat visual di rumah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal itu ramai penyokong dan juga sudah pasti saya rasa adalah adun ya, yang warisan juga datang ke rumah Syafiee Apdal ya, dan juga sudah pasti Shah membuat liputan di situ. Penjarakan fizikal itu sukarlah kita lihat berdasarkan visual tersebut. Bagaimana Shah tak pastikan? Kerana Haji Nazri sebagai contoh, Haji Nazri sangat berhati-hati. Apabila ada saja ramai orang, Haji Nazri akan membuat penilaian perlu ataupun tidak masuk dan sebagainya. Tapi bagi Shah dan juga juru kamera, bagaimana nak menjaga jarak fizikal pada masa yang sama untuk mendapatkan kandungan dan sebagainya? Baik, Najib, kalau kita nak berkatakan soal itu, bukan saya sedikit berat untuk memperkatakannya, tetapi inilah yang perlu kita lalui, pengamal-pengamal media, khususnya kepada juru kamera, wartawan, juru foto, kerana untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk tatapan seluruh rakyat Malaysia, bukan saja khusus di negeri Sabah, tapi seluruh rakyat Malaysia. Tapi kalau nak ikutkan persekitaran sebentar tadi, sebenarnya memang suatu yang kalau kita ikutkan memang tidak ada penjarakan sosial ketika itu, kerana dalam keadaan bersiap sedia bila-bila masa saja ketika itu akan keluar daripada pintu rumah Yayasan Sabah ini Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, Presiden Parti Warisan Sabah. Dan dalam keadaan bersiap sedia tersebut memang penjarakan ini memang sukar dilakukan Najib. Memang nak dikatakan kalau kita bukan tidak mahu menjaga, tetapi kita dalam pada masa sama kita ingin mendapatkan hasil tersebut, laporan berita tersebut. Tapi memang apa yang boleh kita kata selepas daripada mungkin kita bersesak-sesak macam apa yang kita sebentar tadi kita kongsikan, ada juga saya kongsikan gambar Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal di hadapan pintu di laman Twitter, yang mana memang bersesak sehingga jarak gambar tersebut boleh dilihat kerana saya berada jauh sedikit. Jadi untuk itu adalah jarak yang paling hampir sebenarnya untuk saya mengambil gambar Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Walaupun ada juga saya mengambil video dan video tersebut juga jauh sebenarnya, tak dapat hampir kerana terlampau bersesak di situ. Jadi apakah langkah penjagaan yang kami ada adalah kita gunakan hand sanitizer lah. Itu sudah pasti. Selain daripada macam yang jaket yang saya pakai ni, sebab keadaan di sini hujan renyai, jadi ini adalah antara jaket yang saya pakai. Jadi pastinya tidak bersentuhan antara kulit.
Mungkin tangan, jadi itu je lah yang kita gunakan aja, dan hanya Allah je lah yang tahu. Memang kita harap-harap tak ada apa yang menimpa kepada semua pengawal media, khususnya semualah mereka yang berada di negeri Sabah dan rakan-rakan kita yang lainnya, Najib. Tapi tak boleh buat apa, Najib, memang itu hakikat dia. Kita terpaksa juga lalui semua ini, itu risiko. Tapi Alhamdulillah, sihat, Alhamdulillah. Ya. Syah ini sebelum ini adalah wartawan yang base di Kuala Lumpur. Kali ini adalah berada di Sabah. Dan apabila Syah kira baru jugalah berada di Sabah ni, terus membuat liputan pilihan raya negeri ini, bagaimana rasanya, kalau boleh dikongsikan? Bukanlah janggal ataupun asing untuk Syah membuat liputan pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum sendiri, tapi kali ini apa perbezaannya? Kerana kita bercakap tentang kelaziman baru, norma baru, bagi pengalaman peribadi Syah sendiri yang boleh disimpulkan. Baik, Najib, kalau kita nak berkatakan tentang mungkin berkenaan dengan SOP ini sebagainya, mungkin itu boleh saya kongsikan sedikit. Sebenarnya memang ada pematuhan yang dilakukan di sepanjang tinjauan saya. Kalau nak ikutkan saya, sebenarnya macam sedikit nak dikatakan sebagai kejutan budaya, kerana kalau kita membuat liputan di Semenanjung sebagai contoh, kita tidak perlu melalui hutan, bukit bukau, sungai, dan ada yang sampai ke tahap ke pulau-pulau, lautan dan sebagainya. Tapi kalau di sini memang sesuatu yang baru bagi saya. Tapi kalau nak kita katakan juga apakah perbezaan ni antara liputan pilihan raya yang kita lakukan di Semenanjung dengan di Sabah ini, sebenarnya dia merujuk kepada beberapa faktor yang boleh kita sentuh berkenaan dengan bagaimana struktur ekonominya, bagaimana struktur sosio-budayanya. Itu yang begitu berlainan daripada liputan pilihan raya yang kita lakukan di Semenanjung. Kalau di sini ini memang itu satu kejutan bagi saya, kerana kalau kita nak melihat mereka-mereka yang susah dan sebagainya, Najib, kalau di Semenanjung kita dah gelar mereka sebagai gelandangan, dan ada mereka ini telah pun diberi bantuan dan akan diberikan tempat tinggal, disara kehidupan mereka melalui bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi di sini, Najib, dia begitu yang saya boleh anggapkan di sekitar pendalaman ini, yang kebanyakan kawasan yang bukan kita bertujuan untuk pergi ke kawasan tersebut untuk memperlihatkan bahawa ini adalah Sabah, tidak. Tapi hakikatnya tidak jauh daripada pekan ataupun bandar yang baru dibangunkan ataupun pekan yang agak lama, tetapi di sekitar 1 km, 2 km daripada pekan atau bandar tersebut, kita telah pun boleh menyaksikan sebenarnya bagaimanakah sosioekonomi ini, sosio-budaya itu begitu berbeza. Dan ada yang sampai ke tahap yang kalau kita nak kongsikan, tiada pun kehidupan itu di Semenanjung. Mungkin adalah pada tahun 1970-an, 60-an, saya boleh ambil kira begitu. Tetapi di Sabah ini itulah kehidupannya. Sampai mungkin satu yang begitu sepanjang berkempen dan juga sepanjang tinjauan pilihan raya negeri Sabah yang kita buat selepas pada pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri pada yang lepas, kita telah pun meninjau beberapa kawasan. Tapi satu yang begitu terpahat di fikiran saya adalah berkenaan dengan sepasang suami isteri yang tinggal hanya 5 km daripada jalan utama Keningau Tambunan, yang mana pakcik tersebut berusia 65 tahun dan pasangannya berusia 63 tahun, tidak boleh berbahasa Melayu, tidak punya bekalan elektrik, tidak punya bekalan air. Yang satu tahap yang saya merasakan terkejut, yang tidak pernah saya alami dan tidak pernah pun saya bertemu dengan individu-individu seperti ini sebelum ini di Semenanjung. Saya temui di Sabah ini, musim pilihan raya, setiap pilihan raya beliau akan keluar mengundi. Sesuatu yang bagus daripada usia mudanya sampailah sekarang ini, saya kira, kerana saya tidak sempat mengemaskini di manakah beliau mengundi ketika 2 hari lepas. Beliau sebenarnya pergi mengundi kerana ada orang yang setiap musim pilihan raya akan datang, katanya akan datang ke rumah beliau untuk menyatakan bahawa besok nanti pakcik, besok boleh pergi muda, dalam bahasa dusun. Yang kira saya terpaksa sebenarnya menggunakan juru bahasa kerana kameraman kita, juru kamera kita adalah berbahasa dusun dan dia boleh berbahasa dusun. Jadi untuk berkomunikasi ketika itu saya terpaksa menggunakan juru kamera kita, Alex Myrin, untuk menterjemahkan apa yang diperkatakannya. Jadi apa yang dikatakannya adalah sedikit berkenaan dengan ada individu yang akan datang bagi tahu untuk pergi pilihan raya. Tapi selepas itu beliau akan balik. Jadi saya tanya, adakah dia tahu siapa sebenarnya yang dia pilih? Jadi ceritanya sedikit panjang, jadi saya pendekkan. Dia kata
Setiap kali pilihan raya dia akan pergi dan beberapa individu akan datang dan mungkin akan memberi duit untuk keluar, mengundi duit untuk pergi menaiki kenderaan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia tidak tahu langsung, beliau ini sebenarnya tidak tahu langsung siapa yang beliau undi. Dan hanya diberitahu, okey sekian, telefon bimbit dia tak ada, dah tak boleh nak screen grab, so tak boleh nak bagi tahu dia, okey kertas bawa di sini takut orang lain nampak. Jadi mungkin itu yang terpahat di fikiran dia, satu parti yang perlu untuk pergi dan undi saja. Dia tidak kenal pun sampai hingga ke hari ini siapakah Ketua Menteri Sabah sebelum ini. Dan Ketua Menteri yang menjadi caretaker ini pun beliau tidak kenal. Jadi sampai ke tahap itu satu kesukaran kerana bila kita nak memperkatakan tentang adakah pembangunan itu sampai ke pendalaman, tak sampai pendalaman pun sebenarnya, hanya 5 km daripada jalan utama. Kalau kita di Semenanjung, 5 km daripada jalan utama bukan pendalaman Najib. Memang orang akan marah kalau cakap 5 km daripada jalan utama panggil pendalaman, memang sesuatu yang akan mengecilkan hati. Tapi itu hakikat yang pastinya dia sendiri tidak pernah mengutarakan kerana tak pernah terfikir pun. Adakah perlu untuk memberitahu kepada pihak berkuasa, perlunya untuk beliau ini ada elektrik, perlunya di rumah beliau ini ada talian air. Kesemua itu tidak ada Najib. Dan beliau seolah-olah hidup seperti terasing daripada dunia luar, menggunakan kayu api untuk memasak, mandi di sungai dan sebagainya. Begitulah sebesikit Najib dalam rangkuman yang saya boleh kongsikan kerana harapan, keikhlasan dan kesungguhan itu bakal kita saksikan esok apabila istiadat mengangkat sumpah Ketua Menteri Sabah bakal berlaku esok, Najib. Ya. Itulah ceritanya Shah, yang Shah dan juga rakan setugas yang lain membawakan cerita rakyat ini penting. Kita juga tidak mahu hanya setiap kali pilihan raya barulah kita dengar cerita-cerita ini, realiti ini. InsyaAllah kita di Astro Awani sentiasa dari masa ke masa mengangkat cerita-cerita sebegini penting, kerana tanpa kita mengangkat cerita mereka, ke mana lagi arah tuju mereka untuk menyuarakan cerita-cerita kepayahan, keluh kesah mereka untuk didengari oleh pihak-pihak yang berwajib. Terima kasih Shah atas laporan tersebut. Terima kasih juga berkorban masa dan tenaga demi menjayakan dan juga membawakan laporan terkini untuk penduduk Sabah dan seluruh rakyat Malaysia memahami bagaimana situasinya di negeri di bawah bayu. Terima kasih Syam. Baik, sekian sahaja cerita. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.